Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, dalam segmen singgah seram, saya nak sampaikan satu cerita. Kisah seram yang berlaku di sebuah jeti di Sungai Kelang. Dan satu lagi kisah dalam segmen pelik dan aneh. Kisah tentang penyakit tidur. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Yusof dan juga Azam untuk memudahkan cerita. Saya tak berapa pasti tahun bila kejadian ni berlaku. Kisah ni diceritakan oleh Yusof. Yusof ni, dia bertugas lebih kurang sebagai seorang pengawal keselamatan, macam itulah. Dia adalah seorang pegawai. Pegawai yang ditugaskan untuk menjaga bot-bot yang dah diikat di jeti Sungai Kelang. Pada hari kejadian ni berlaku, Yusof bertugas shift malam seorang diri. Biasanya kalau shift malam, Yusof tak akan berseorangan. Dia akan bertugas berdua. Tapi pada malam tu, partner dia yang sepatutnya bekerja dengan dia kurang sihat. Jadi terpaksalah Yusof bertugas seorang diri. Mula-mula Yusof ni dia risau juga sebab belum pernah lagi dia bertugas shift malam seorang diri. Tapi nasib menyebelahi Yusof. Pada malam tu, ada salah seorang kenalan Yusof yang bernama Azam datang ke jeti tu. Azam datang kat situ sebab dia nak memancing. Dia memang seorang kaki pancing. Dan itu bukanlah kali pertama Azam datang dekat situ memancing. Dah banyak kali lah. Azam dah kenal lah semua yang bekerja dekat situ. Bila Yusof nampak Azam datang dengan dengan joran dia nak memancing dekat situ, dia pun rasa lega lah. Tak adalah dia seorang-seorang sangat dekat situ. Tak adalah sunyi sangat. Jam dah hampir menunjukkan pukul 12.30 malam. Yusof berada di dalam pondok kawalan di sebelah hujung jeti. Azam pula sedang memancing. Dia pun duduk di hujung jeti juga. Cumanya arah yang bertentangan lah daripada pondok kawalan tu. Maknanya kalau pondok kawalan tu terletak di sebelah hujung sebelah kanan, bermakna tempat Azam memancing tu di sebelah kiri. Di sebelah hujung jeti sebelah kiri. Pada masa tu Yusof sedang menonton televisyen. Ada TV dalam pondok kawalan tu. Sambil menonton TV tu, Yusof ni selalulah perhatikan bot-bot yang ditambat di jeti tu. Yusof perasan paras air di kawasan jeti tu mula naik. Air dah mula pasang. Azam pula bila dia nampak paras air dah naik macam tu, air dah pasang, dia jadi gembira. Sebab menurut Azam, bila air pasang dekat situ, akan ada lebih banyak ikan datang ke kawasan tu. Suasana di kawasan jeti tu pada malam tu agak sunyi. Yang kedengaran hanyalah bunyi burung. Burung-burung yang terbang di kawasan tu dan juga bunyi salakan anjing. Perkara tu adalah satu benda yang normal dekat situ. Anjing menyalak. Sebab memang ada anjing liar dekat situ. Anjing liar ni, bila dia nampak ada haiwan yang melintas ataupun bermain di kawasan tu, seperti monyet, kucing, biawak ataupun burung, dia akan menyalak. Menyalak dan kejar haiwan tu semua. Berhampiran dengan jeti tu ada satu kawasan hutan bakau. Dekat situlah biasanya anjing liar ni berkeliaran. Masa terus berjalan. Sedar tak sedar, jam dah menunjukkan hampir pukul 3 pagi pada masa tu. Yusof masih lagi berada dalam pondok kawalan. Dan daripada jauh, dia dapat lihat Azam sedang leka memancing. Yusof keluar perlahan-lahan daripada pondok kawalan tu. Lepas tu dia tegur si Azam ni dengan nada yang sangat kuat. "Woi, dah dapat ikan ke belum?" Yusof sengaja buat macam tu sebab dia memang nak menyakat si Azam ni. Azam pula memang terperanjat, memang terkejut lah pada masa tu. Azam pun cakap, "Dapat, tapi yang aku dapat bukan ikan, aku dapat sampah." Lepas tu dia orang berdua ketawa. Memang betul lah. Sungai Kelang ni biasanya kalau air pasang, sampah-sampah akan berkumpul dekat situ. Boleh jadi sampah-sampah tu semua datang daripada ibu kota, datang daripada Kuala Lumpur dan juga sungai-sungai di Selangor. Sepanjang Yusof bertugas di jeti Sungai Kelang tu, dah macam-macam jenis sampah yang Yusof jumpa. Pernah sekali tu, Yusof nampak ada bangkai seekor lembu terapung dekat jeti tu. Bangkai lembu tu kelihatan tersangkut berhampiran dengan sebuah bot yang dah ditambat di jeti tu.
Perkara tu berlaku masa air pasang. Yusof bila dah nampak bangkai lembu tu, dia pun pergilah ambil kayu. Dia tolak lah bangkai lembu tu guna kayu tu. Bangkai lembu tu pun berlalu pergi ikut arus air. Cuma yang Yusof paling takut, paling risau, kalau dia terserempak dengan mayat. Manalah tahu kan, kalau satu hari nanti nasib dia kurang baik, air pasang dekat situ, sampah datang sekali dengan mayat. Memang Yusof paling tak nak lah terserempak dengan situasi macam tu. Tak lama lepas tu, Yusof pun masuk semula ke dalam bilik kawalan dia dan mula menulis laporan. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, Yusof terperasan Azam mula mengemas barang-barang peralatan dia semua dan bergegas bangun. Nampak macam Azam dah nak balik pada masa tu. Sebelum Azam meninggalkan jeti tu, Azam pergi dekat pondok kawalan. Dia bagi tahulah Yusof, Yusof, aku nak balik dulu ni. Hari ni tak banyak ikan lah. Yusof rasa pelik bila Azam cakap macam tu. Yusof pun cakap lah, "Ai, pelik ni. Sekejap sangat kau mancing. Biasanya kalau kau mancing, sampai pagi esok baru kau balik." Azam pun balas, "Tak apalah, esok aku bagi tahu kau." Yusof perasan muka Azam pucat pada masa tu. Yusof dah mula rasa tak sedap hati. Tapi Yusof tak tegur lah. Dia sekadar mendiamkan diri saja. Dia dah tak bertanya apa-apa lagi. Pada masa yang sama, Yusof dan juga Azam dapat dengar suara anjing menyalak. Kali ni anjing tu menyalak agak pelik, agak panjang nyalakan anjing tu. Tak macam biasa. Yusof dah mula dapat rasa memang ada something wrong dekat sini. Ada benda yang tak kena. Sebelum Azam meninggalkan pondok kawalan tu, Azam sempat berpesan dekat Yusof, "Kau hati-hati, jaga diri." Tak pernah Azam pesan macam tu dekat Yusof. Lepas Azam pesan macam tu, Azam pun mula naik tangga. Naik tangga menuju ke arah jambatan. Lepas tu Azam hilang daripada pandangan. Yusof sebenarnya pada masa tu dah mula rasa seram sejuk. Tapi disebabkan tanggungjawab dia, disebabkan kerja dia, dia kuatkan semangat. Sambung tengok TV, tukar siaran TV, buat macam tak ada apa-apa. Tapi rasa risau, rasa takut tu masih lagi ada dalam hati dia. Jadi, Yusof pun ambil handset dia dan dipasanglah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Macam itulah keadaan Yusof berseorangan dalam pondok pengawal tu sehingga kedengaran azan subuh berkumandang. Bila dah dengar bunyi azan subuh tu, barulah Yusof ni berasa lega. Pada petang harinya, Yusof berpakat dengan Azam untuk berjumpa dekat kedai kopi. Diorang berdua pun lepaklah dekat kedai kopi, minum-minum sambil bersembang. Masa tu Yusof ambil kesempatan. Dia tanyalah, "Azam ni, kau ceritalah dekat aku. Malam tadi sebenarnya kau nampak apa? Peliklah kau balik awal macam tu. Biasanya lama kalau kau mancing." Bila Yusof dah tanya macam tu, Azam pun mula buka cerita. Azam cakap malam tu lebih kurang pukul 3 pagi. Lepas Yusof tegur dia, dah dapat ikan ke belum tu. Lepas dia bercakap balik dengan si Yusof tu, Yusof dah masuk balik dalam pondok kawalan tu. Masa itulah dia terdengar seolah-olah ada suara seorang perempuan sedang menangis. Dan suara tu datang daripada arah hutan bakau, tak jauh daripada pondok kawalan tu. Jadi Yusof ni dia pandanglah ke arah hutan bakau tu. Daripada jauh, Azam nampak ada satu objek, satu benda yang berwarna putih bertenggek dekat salah satu dahan di kawasan hutan bakau tu. Mula-mula Azam fikir mungkin benda tu adalah seekor burung bangau yang berwarna putih. Tapi makin lama Azam tenung benda tu, makin nyaring kedengaran bunyi suara tangisan perempuan tu. Bila dah jadi macam tu, Azam mula rasa takut. Azam pun pandanglah ke arah depan dia, ke arah dekat mana dia baling umpan tadi. Bila Azam toleh semula nak pandang balik ke arah benda tu dah hilang. Lepas Azam cerita macam tu, Yusof pun menyampuk, "Weh Zam, kau ni biar betul. Pondok aku dengan kawasan hutan bakau tu dekat je kot. Takkanlah aku tak perasan kalau benda tu ada. Aku tak ada dengar pun bunyi perempuan menangis malam tu. Tapi lepas engkau balik tu, memang aku ada rasa seram sejuk. Aku dah rasa dah memang ada benda tak kena semalam. Kau balik dalam keadaan tergesa-gesa." Lepas Yusof cakap macam tu, Azam pun cakap, "Kau ni, aku tak habis cerita lagi. Nantilah aku cerita sampai habis dulu." Lepas tu Azam sambung cerita dia. "Lepas aku tengok benda putih tu dah tak ada dekat dahan pokok bakau tu, aku pun sambunglah memancing, buat macam tak ada apa-apa. Sebenarnya aku memang dah takut pada masa tu, tapi aku buat relax je lah. Lebih kurang 2-3 minit lepas tu, pancing aku mula mengena. Rasa macam ada ikan sambar umpan aku. Aku pun tarik lah. Tapi bila aku tarik tu,
rasa berat lain macam. Jadi aku pun lepas. Lepas sikit, aku tarik lagi. Lepas sikit, aku tarik lagi. Tapi masih lagi sama. Rasa berat semacam. Dan aku perasan, kocakan air tu tak macam biasa. Kalau ikan, air tak berkocak macam tu. Ini memang ada benda lain. Makin lama makin kuat dalam hati aku ni cakap, memang bukan ikan benda ni. Aku pun mula tarik perlahan-lahan tali. Dan memang betul, bukan ikan. Yang timbul tu kepala. Kepala dengan rambut panjang. Memang nampak betul lah bentuk kepala. Lepas tu dalam air tu nampak rambut dia menggerbang. Bila dah nampak benda macam tu, apa lagi? Aku potong tali, kemas barang semua, terus pergi dekat pondok engkau. Sebab tu aku pesan dekat engkau sebelum aku balik. Hati-hati, jaga diri. Bila Jusoh dengar Azam cakap macam tu, dia rasa terkejut. Tak sangka ada benda macam tu dekat kawasan JT tu. Jusoh pun tanya Azam, habis tu kenapa kau tak bagi tahu aku malam tadi? Azam pun jawab, kalau aku bagi tahu kau semalam, memang sah-sah. Engkau cabut lari sekali dengan aku. Aku tak apalah. Aku datang dekat situ bukan nak kerja. Aku nak mengail je. Engkau ada tugas, engkau ada kerja. Kau kena jaga bot-bot dekat JT tu semua. Kalau engkau tinggalkan tempat tu, manalah tahu kalau ada orang curi bot ke apa, macam mana engkau nak menjawab? Semenjak kejadian tu, Jusoh dah tak berani nak bertugas seorang diri pada shift malam, menjaga bot-bot dekat JT Sungai Kelang tu. Macam mana sekalipun, Jusoh akan cari partner bertugas dekat situ pada waktu malam. Dan selepas kejadian tu, Jusoh mula bertanya kepada orang-orang lama yang tahu pasal kawasan tu. Katanya, kawasan tu satu masa dulu pernah dijadikan tempat untuk orang buang saka. Orang buang benda-benda belaan ni lah. Terutama di kawasan hutan bakau tu. Tak pastilah sama ada Jusoh masih lagi bekerja di JT tu ataupun dah bekerja di tempat lain. Dalam segmen pelik dan aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu kejadian misteri di mana ada ramai orang yang tidur terlalu lama di sebuah kampung. Di negara Kazakhstan, ada sebuah kampung kecil yang bernama Kalachi. Sekitar tahun 2013, mula kecoh dekat kampung tu. Sebab ramai yang mengadu tak boleh bangun daripada tidur dalam jangka masa yang sangat lama, sampai berhari-hari tidur tanpa tahu apa sebabnya. Tapi kes pertama berlaku perkara ni bukan pada tahun 2013 sebenarnya. Sebenarnya kes pertama berlaku pada tahun 2010. Nanti saya akan ceritakan pasal kes pertama tu. Sekitar bulan 3 tahun 2013, perkara ni mula merebak makin teruk. Makin ramai penduduk yang mengadu. Mengadu mengalami berbagai-bagai simptom yang pelik. Diorang mula rasa pening, rasa loya, tak boleh nak berdiri, selalu rasa letih, hilang daya ingatan, senang lupa dan selalu berhalusinasi. Penyakit tidur ni, penyakit misteri ni, dia tak kira tempat. Tak kira tempat, tak kira waktu dan tak kira usia. Orang tua, orang muda semua kena penyakit ni. Orang yang terkena penyakit ni boleh tidur di mana-mana saja. Di sekolah, di tempat kerja, kadang-kadang di tengah jalan pun ada orang tidur. Jumlah penduduk di kampung Kalachi tu ada 640 orang. Dan berdasarkan laporan, ada lebih daripada 160 orang individu yang terkena penyakit ni. Ramailah kiranya, daripada 640 tu, 160, lebih daripada 160 terkena penyakit. Dan semua terlibat pada masa tu. Daripada 160 orang tu, ada kanak-kanak, ada warga tua dan ada orang dewasa. Bila penyakit tu menyerang, pesakit memang tak boleh nak buat apa-apa. Diorang tak sedarkan diri, tidur selama berhari-hari. Bila pesakit ni dah tidur, buatlah macam mana pun, angkat ke, goncang ke, memang diorang tak akan tersedar. Sembah dengan air ke, memang tak akan tersedar. Diorang cuma akan tersedar bila diorang terjaga sendiri. Setiap kali pesakit ni bangun daripada tidur, diorang akan berasa pelik. Diorang tak ingat apa yang dah berlaku. Ada seorang penduduk ni, lelaki lah, nama dia Igor Samusenko. Dia kata anak dia adalah salah seorang daripada penderita penyakit ni. Igor tu ceritakanlah apa yang dia pernah nampak. Satu hari ni, anak dia berjalan-jalan di sekitar rumah. Tiba-tiba je, anak dia tersungkur jatuh di atas tanah. Terus tak sedarkan diri. Dah macam-macam cara dia buat nak kejutkan anak dia. Dia buka kelopak mata, dia goncang, dia angkat. Tapi anak dia masih lagi tak sedar. Berhari-hari anak dia tidur. Ada banyak lagi lah kisah-kisah yang diceritakan oleh penduduk kampung tu. Ada seorang penduduk kampung ni, dia sedang memberi minum lembu dia, lembu ternakan dia lah.
Sedang dia bagi minum lembu dia tu, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh terus tak sedarkan diri. Bila dia sedar, tengok-tengok dah berada di hospital. Tak tahu apa benda berlaku. Dia rupanya adalah salah seorang daripada penderita penyakit ni. Selain daripada waktu tidur yang ekstrim, tidur yang lama, penghidap penyakit ni juga selalu berhalusinasi. Halusinasi yang luar biasa. Ada seorang budak perempuan ni, dia menghidap penyakit ni lah, penyakit tidur ni. Pernah satu hari ni, masa dia berada di rumah, dia nampak muka mak dia tiba-tiba berubah. Di bahagian hidung mak dia ni, tiba-tiba memanjang dan jadi belalai gajah. Macam itulah yang dia nampak. Dan pada kes yang lain, seorang budak lelaki, penghidap penyakit tidur ni, satu hari, tiba-tiba dia nampak dekat keliling kepala dia ni, ada kuda dan juga ada mentol terapung-apung di keliling kepala dia. Tapi halusinasi ni tak terjadi kepada budak-budak sahaja. Orang dewasa pun ada juga alami halusinasi ni. Antaranya ada seorang lelaki dewasa ni. Dia berada di hospital pada masa tu. Dia dalam posisi baring. Dia dalam keadaan jagalah, keadaan sedar. Bila doktor masuk dekat dalam bilik ward tu, tiba-tiba dia melompat. Melompat dan berdiri tegak. Lepas tu dia angkat tabik. Dia angkat tabik. Dan disebut Heil Hitler. Dia pandang ke arah doktor tu. Dia pada masa tu sebenarnya berhalusinasi yang dia ni sebenarnya adalah seorang tentera. Tentera Hitler, tentera Nazi. Dan doktor yang dia nampak pada masa tu bukan doktor. Dia nampak Hitler yang masuk dalam bilik ward tu. Sebab itulah dia berdiri tegak dan dia tabik dekat doktor tu. Macam yang saya nyatakan awal tadi, kes pertama bukan berlaku pada tahun 2013, tapi berlaku pada tahun 2010. Pesakit pertama yang menghidap penyakit ni bernama Lubov Belkova. Pada satu hari ni, Lubov Belkova ni dia tidur sepanjang hari sekitar bulan April tahun 2010. Itu adalah kes pertama dan perkara tu berulang sebanyak 7 kali. Tak tahulah 7 kali tu ambil masa bertahun ke ataupun dalam masa seminggu ke, tak pasti. Tapi lepas habis 7 kali tu, barulah perkara tu merebak. Jiran dia pula terkena penyakit tu, penyakit tidur tu. Bila penyakit tu dah berjangkit kepada jiran sebelah rumah si Belkova ni, Lubov Belkova ni, barulah penyakit tu merebak ke seluruh kampung Kalachi tu. Maknanya mungkin kes pertama ni, kes Lubov Belkova ni, mengambil masa 3 tahun untuk berjangkit kepada jiran sebelah rumah dia. Sebab perkara ni mula jadi kes besar pada tahun 2013, bukannya pada tahun 2010. Sebenarnya penyakit tidur ni dah pernah dialami oleh satu wilayah sebelum terjadi kepada kampung Kalachi. Berhampiran dengan kampung Kalachi itu sebenarnya wujud satu wilayah, wilayah tempat pelombongan uranium rahsia. Tak ramai tahu pasal kewujudan lombong uranium tu. Nama wilayah pelombongan rahsia tu adalah Krasnogov. Wilayah tu pada asalnya ada 6,500 orang penduduk. Tapi sekarang wilayah tu dah tak ada orang, dah kosong. Perkara tu berlaku disebabkan penyakit tidur tadilah. Samalah dengan kampung Kalachi tadi. Tapi lagi teruklah, ada sebab perkara ni berlaku. Bila orang awam dah mula tahu pasal perkara ni, adalah segolongan pengkaji yang datang dekat situ, terutamanya daripada Moskow. Bila pengkaji-pengkaji tu datang dekat situ buat kajian, diorang dapati udara dekat situ tak normal. Udara dekat situ mempunyai kadar karbon dioksida dan juga hidrokarbon yang sangat tinggi daripada paras normal. Sebab itulah penduduk di kawasan tu bila terhidu udara dekat situ terus tertidur. Tertidur sampai berhari-hari. Kemudian udara tu menyebar sampailah dekat kampung Kalachi tu. Jadi kesimpulannya, pencemaran udara di wilayah tu berpunca daripada aktiviti pelombongan. Aktiviti pelombongan uranium yang dirahsiakan daripada pihak kerajaan. Bila pihak kerajaan dah tahu punca berlakunya penyakit tidur ni, diorang mula buat tindakan. Pada tahun 2015, pihak kerajaan buat satu inisiatif. Pihak kerajaan mula memindahkan penduduk-penduduk di kawasan tu ke kawasan yang lebih selamat, yang tak ada pencemaran udara macam tu. Sebab itulah sekarang ni wilayah tu dah kosong, tak ada penduduk. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah.
Assalamualaikum.